Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tak sempat bagi salam lagi tak ada. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey. Saya jangka semua dah sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi Syah. Okey. So alhamdulillah, pertama sekali kita ucapkan kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam warahmatullahi Syekh. Waalaikumsalam. Okey, pertama-tamanya marilah sama kita memanjatkan ketinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana alhamdulillah kita dipertemukan lagi pada Ramadan pada tahun ini, alhamdulillah, kan. Kita dah menyaksikan ramai di kalangan saudara mara kita, sahabat andai kita, jiran tetangga kita yang tidak sempat. Tahun lepas masih lagi sempat bersama-sama Ramadan dengan kita, tapi tahun ni tak sempat. Allah tak berikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan pada kali ini, yang Allah telah jemput kembali kepadanya, kan. Allah telah jemput mereka kembali pulang. Kita alhamdulillah, okay, kita masih lagi Allah beri peluang, kesempatan, kesihatan untuk kita bertemu lagi dengan Ramadan pada tahun ini, kan. So satu berita gembira, satu kegembiraan lah bagi orang Islam. Pertemuan dengan Ramadan memang satu pertemuan yang menggembirakan dan menyeronokkan. Para sahabat alaihi salam memang menanti-nantikan, kan. Bahkan pernah kita dengar kisah dalam sirah, kan, Sayyidina Umar ketika tibanya Ramadan antara orang yang cukup gembira. Bahkan masa tu dikhabarkan, diceritakanlah, diriwayatkan ketika di Madinah masa tu, kan, masa zaman Waalaikumsalam, ketika Khalifah Umar menjadi Sayyidina Umar menjadi Khalifah Islam yang kedua, apabila datangnya Ramadan, Sayyidina Umar akan menerangi, pasang lampu, menerangi lampu di sekitar Masjid Nabawi dan juga di sekeliling Madinah masa tu, sebagai menunjukkan kegembiraan beliau dengan kedatangan Ramadan tu, menurut kisahnya. So alhamdulillah, saya yakin kita semua sudah pun selesai bersama-sama dengan keluarga masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya yakin kita semua telah pun selesai menunaikan solat sunat tarawih bersama ahli keluarga masing-masing, alhamdulillah. Walaupun Ramadan tahun ni Ramadan yang cukup istimewa lah, kan. Kalau sebelum ni kita memenuhi masjid dan surau, tapi kali ni kita cuma mampu menunaikan ibadat tarawih hanya di rumah bersama ahli keluarga, kan. So kita tidak dapat bertemu kawan-kawan, saudara mara, jiran tetangga bersama-sama menunaikan solat tarawih berjemaah di masjid ataupun di surau. Walaupun begitu, Allah masih lagi, walaupun kita tak dapat nak tunaikan ibadat tarawih di surau ataupun di masjid, tapi alhamdulillah kita masih lagi bersyukur kerana Allah masih lagi bagi kita peluang dan ruang, kesihatan juga, untuk kita sama-sama menunaikan ibadat tarawih di rumah, walaupun di rumah, kan, tapi alhamdulillah. Okey. So hari ni ketua-ketua keluarga dah naik pangkat lah, kan. Dah naik pangkat lah. Tadi sempat lepas maghrib tadi saya telefon mak mentua, kan. Dia kata, hari ni bulan Ramadan tahun ni semua ahli keluarga, bukan ahli keluarga, ketua keluarga dinaikkan pangkat. Sebelum tahun lepas, tahun-tahun sebelum ni, ketua-ketua keluarga, ayah-ayah, suami-suami, di malam-malam tarawih berpangkat makmum, kan. Tahun ni semua suami-suami, takkan isteri kot jadi imam, kan. Semua suami, semua ketua keluarga tahun ni naik pangkat. Cuma tak ada allowance imam lah. Semua dah dinaikkan pangkat jadi imam tarawih di rumah, di kediaman masing-masing, kan. Apa pun alhamdulillah. So alhamdulillah,
kita boleh praktiskan kan. Kita dah beberapa hari dah ni, kita dah bincang tentang makhraj huruf, sebutan huruf, sifat huruf, kaedah menyebut huruf dengan betul dan tepat. Alhamdulillah kita boleh praktis lah dalam solat tarawih kita, insya-Allah. Apa saya nak bagi tahu, nak cerita okey. Sebelum kita nak bermula malam ni, saya ada cerita sikit lah kelazimannya pada tahun-tahun sebelum ni. Sedikit cerita pendek lah, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama kan. Biasanya menjadi kelaziman bagi saya, pengalaman saya kan, special Ramadan tahun ni je tak ada, tak berlaku kisah ni. Tapi dalam Ramadan tahun lepas dan Ramadan boleh kata setiap tahun, setiap kali Ramadan pada tahun-tahun dahulu, setiap kali Ramadan biasanya bila menjelangnya Ramadan, lagi 1 minggu 2 minggu nak sampainya Ramadan, biasanya akan ada, bukan tak ramai, adalah seorang dua tiga orang kan di kalangan pelajar-pelajar yang bertalaki dengan saya, yang mengaji dengan saya, akan bagi tahu saya untuk memaklumkan untuk ambil cuti rehat sepanjang Ramadan. Okay, kadang ada yang WhatsApp, ada yang call. Kalau kebetulan jumpa depan-depan, kata Ustaz, tahun ni bulan puasa macam biasa lah Ustaz, nak rehat dulu sebulan. Bulan puasa kita rehat kelas ngaji sebulan. Sebab apa? Nak fokus 100% pada ibadat. Okay, saya iakan aja, okey. Terpulang lah kan. Kita ikut je lah. Okay, cuma malam ni lah saya kebetulan kita ada peluang jumpa di malam Ramadan ni. Kali pertama kita jumpa secara live. So saya rasa nak bagi sedikit, orang kata apa istilah nak panggil, pencerahan aku penerangan boleh. Okay. Sebab saya nampak sebenarnya timbul sedikit salah faham lah di kalangan orang kita. Sebab bila disebut ibadat, ada sesetengah, mungkin tak ramai lah, sesetengah daripada kita, bila kita sebut ibadat, ramai yang hanya merujuk ibadat tu kepada ibadat sembahyang, puasa, ngaji Quran. Kan? Memang itu ibadat khusus. Tapi sebenarnya harus kita fahami juga bahawasanya menuntut ilmu juga sebahagian daripada ibadat juga. Kan? So kita kena besarkan skop ibadat tu. Ibadat tu bukan setakat kita sembahyang wajib, sembahyang sunat, puasa, ngaji Quran, zikir. Bukan skop ibadat tu sempit. Apa panggil, kita kecilkan skop ibadat tu. Sebenarnya skop ibadat tu luas. Bahkan dalam perbahasan ulama, ibadat tu dibagikan kepada dua kan. Ada ibadat yang khusus, ada ibadat yang khusus lawan dia apa Alah, tiba-tiba hilang, lost. Khusus dengan umum. Ada ibadat khusus, ada ibadat umum. Okey, itu satu part lah. Satu part yang lain sebenarnya harus kita fahami dan harus kita ketahui bahawasanya menuntut ilmu itu juga sebenarnya sebahagian daripada ibadat juga. Kan? So, sebab itulah disebut dalam banyak hadis lah. Disebut dalam banyak hadis, okey, tentang manfaat, kebaikan, fadilat kita menuntut ilmu. Apatah lagi ilmu yang kita tuntut itu adalah ilmu yang berkaitan dengan agama. Satu hal. Apatah lagi ilmu yang kita tuntut itu, yang kita pelajari itu, ilmu yang berkaitan dengan kalam Allah itu sendiri. Sebab tu kita punya Imam Negara Tan Sri Syekh Ismail dalam dia pernah menyebut sebaik-baik ilmu yang dia pelajari ialah tersasul betul. Sebaik-baik ilmu yang dia pelajari ialah ilmu Al-Quran. Sebab apa? Ilmu Al-Quran itu adalah kalamullah. Kan kalamullah. Sebab tu dalam hadis Nabi pun ada banyak disebut tentang fadilat kita menuntut ilmu. Okey. Dan insya-Allah di masa yang akan datang ada peluang saya akan kongsikan satu hadis Nabi yang menyebut antara fadilat kita menuntut ilmu, mempelajari satu ayat daripada ayat Allah, fadilatnya bersamaan dengan kita menunaikan 100 rakaat solat sunat. Bayangkan kalau kita tanya diri kita sendiri kan, saya sendirilah, saya personally, dalam satu hari kita kalau saya kan, dalam satu hari hampir mustahil lah saya mampu untuk buat 100 rakaat solat sunat. Satu hari kan, dalam masa satu hari nak buat 100 rakaat solat sunat, mencabar betul tu kan. Bahkan saya rasa dalam seumur hidup saya ni, dah umur 40 lebih dah ni, tak pernah pun saya rasa dalam masa satu hari saya mampu laksanakan 100 rakaat solat sunat. Tapi disebut dalam hadis Nabi, dengan hanya kita mempelajari berapa? Satu ayat aja daripada ayat Al-Quran, satu ayat aja daripada kalam Allah, fadilatnya ialah bersamaan dengan kita menunaikan 100 rakaat solat sunat. Bayangkan. Kan? Bayangkan. So sebenarnya bagi saya lah,
satu kerugian yang amat besar. Kan? Bila sampai Ramadan, kita memilih untuk meninggalkan majlis ilmu, nak fokus pada ibadat semata-mata. Bahkan secara realitinya, kita tak akan beribadat 24 jam. Kan? Dan secara realitinya juga, tak ada majlis ilmu, majlis agama macam contoh yang macam kita buat ni, dan juga majlis ilmu yang lain, tidak ada majlis ilmu yang berjalan, bersiaran, berlangsung selama 24 jam tanpa henti. Tak ada juga kan? Kan? So, apalah salahnya kiranya kita bahagikan masa. Ada masanya untuk kita solat, ada masanya untuk kita baca Quran, ada masa untuk kita berzikir, ada masa untuk kita menghadiri majlis ilmu kan. Bahkan hari ni lebih senang dengan teknologi yang ada, kita boleh menghadiri pelbagai jenis majlis ilmu hanya dengan buka telefon aja kan. Sekarang ni banyak FB Live, majlis ilmu yang dibuat secara live macam ni kan. Okey, alhamdulillah. So, tanpa kita lengahkan lagi masa, kita terus menyambung pengajian kita. Pada muka surat 14 pada muka surat 14 Iqra 1. Okey. Semalam kita sudah akan membaca bersama-sama, membunyikan huruf sya, okey, dan juga huruf sa. Okey. Saya cari semalam perkataan tu, saya nak sebut tak terkeluar. Okey, sa saya sebut semalam huruf yang berperubuncit, gemuk bunyi kan. Sebenarnya perkataan yang saya cari semalam adalah perkataan tebal. Itu yang saya nak speak semalam, tak terkeluar perkataan tu. Okey, alhamdulillah dah selesai tarawih malam pertama, alhamdulillah. Okey, 20 rakaat ke Syah? 20 rakaat ke 8? Okey, kita terus ke muka surat. Tuan-tuan yang ada Iqra boleh rujuk pada buku Iqra masing-masing. Kalau tak ada, boleh rujuk pada halaman Iqra ni di skrin phone masing-masing. Jelas boleh nampak dengan jelas ke? Okey, sebelum kita bermula, kita dah memula bacaan kita. Sebelum kita bermula, saya minta bantuan. Dua perkara yang saya mohon bantuan daripada tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat sekalian. Yang pertama, boleh sama-sama kita klik button like. Okey. Sebab saya, wallahualam lah, saya difahamkan lagi banyak button like yang kita klik, sebenarnya lagi banyak engagement, lagi apa dia sebut istilahnya, lagi ramai orang yang akan nampak kita punya posting ni. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, boleh sama-sama bantu saya untuk kita klik button share supaya kita boleh viralkan lagi, hebahkan lagi majlis ilmu kita ini, supaya lebih ramai lagi orang kat luar sana, muslimin muslimat di luar sana yang boleh sama-sama dapat manfaat daripada majlis ilmu kita ini, insya-Allah. Boleh sama-sama kita klik button like. Okey. Dan sama-sama kita klik button share supaya kita boleh berkongsi lagi. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, alhamdulillah. So, kita bersiaran di malam Ramadan yang pertama tahun ini. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, kita teruskan bacaan. Semalam kita telah pun membunyikan huruf ini Okey, sa. Seperti mana yang saya sebut, dalam Al-Quran kita ada 4 huruf. Saya sebut semalam kan, ada 4 huruf. Yang guru saya dulu istilahkan sebagai huruf yang berperut buncit. Okey. Okey, ni saya tak ada, bukan nak sindir, nak kutuk siapa-siapa untuk kita nak mudahkan, nak ingat kan. Untuk memudahkan kita nak membayangkan huruf tu. Sebab apa? Huruf tu, satu, kita nak membayangkan rupa huruf. Yang keduanya, rupa huruf, bentuk huruf itu juga memberi kesan pada kaedah bagaimana huruf tu disebut. Okey. Okey, semalam kita dah pun menyebut huruf sa. Saya dah terangkan semalam kan, sa, ketika kita melafazkan, membunyikan huruf sa, hujung lidah kita akan menyentuh bahagian gigi kita yang bawah, bahagian belakang gigi sebelah bawah. Bahagian belakang gigi sebelah bawah, gigi hadapan yang belah bawah, bahagian belakang dia. Okey, maka akan keluarlah huruf sa. Okey, boleh Okey, keluar huruf sa. Semalam kita dah terang dengan agak detail lah semalam sa Okey, so dia bunyi dia agak tebal berbanding, waalaikumsalam. Oh, ni jauh orang beratus ni. Waalaikumsalam banding. Okey, so bunyi dia walaupun huruf sa, satu makhraj, satu rumah dengan huruf sa. Mana kita cari huruf sa? Sa. Okey. Sa dengan sa adalah huruf yang satu rumah ataupun satu makhraj huruf. Okey.
So untuk menyebut huruf sa dan juga menyebut huruf so, hujung lidah menyentuh tempat yang sama. Apabila kita menyebut huruf sa dan juga kita menyebut huruf so, hujung lidah kita akan menyentuh gigi hadapan sebelah bawah bahagian belakangnya. Boleh? Okey. Apabila kita menyebut huruf sa dan juga huruf so, hujung lidah akan menyentuh belakang gigi sebelah bawah. Belakang gigi bawah. Okey, gigi hadapan kita yang bahagian bawah sebelah belakangnya. Okey, jelas Okey. Cuma bezanya ialah huruf sa bunyinya nipis dan bunyinya merendah. So bunyinya lebih tebal dan juga bunyinya meninggi. Sa, so, sa. Tapi apabila kita menyebut dua huruf ni, persamaannya ialah satu gumah. Hujung lidah sentuh tempat yang sama. Cuma ada beza sikit, pangkal lidah. Kita sebut huruf sa, pangkal lidah kita ikut sama turun. Kita sebut huruf so, saya dah tunjuk semalam kan. Pangkal lidah kita akan naikkan. Kita akan naikkan pangkal lidah. Okey, pangkal lidah kita perlu kita naikkan. Untuk memastikan bunyi tebal dan meninggi. Okey, kita terus pada huruf yang baru hari ni. Bentuk yang sama dengan huruf so. Huruf perut buncit juga, cuma bezanya dia ada titik. Okey, ada titik. Ada palang atas ataupun baris atas, kita bunyikan dia dengan bunyi do. Sekali lagi do. Okey, huruf ini istimewa. Kerana apa? Kerana huruf ini adalah satu-satunya huruf dalam Al-Quran yang mempunyai makhraj paling panjang di dunia. Okey, makhraj yang paling panjang. Maksudnya, bila kita sebut huruf ini, kawasan sentuhan makhrajnya adalah kawasan sentuhan yang paling panjang. Okey. Saya pusing kamera. Okey. So saya buat sedikit demonstrasi kaedah menyebut huruf dha. Huruf dha adalah huruf lidah, huruf lisan. Okey, bayangkan ini kita punya lidah. Okey. Ini hujung lidah. Ini bahagian pangkal lidah Okey. Untuk menyebut huruf dha, okey, ni kita lidah dalam mulut kita. Okey. Untuk menyebut huruf dha, nombor satu, lidah kita perlu naikkan ke bahagian atas mulut. Okey, tu step pertama. Kita naikkan dia ke bahagian atas mulut. Yang pertama. Kemudian kita menghimpit sekeping lidah ni. Satu keping lidah kita ni ke kanan ataupun ke kiri, bergantung kepada keselesaan masing-masing. Saya dah selesa ke kanan, ada orang selesa ke kiri, terpulang. Okey. Tapi sekeping lidah ni, Waalaikumsalam, jemput, selamat datang. Okey. So, step pertama, lidah kita yang satu keping ni kita naikkan ke kawasan atas mulut. Step pertama. Step kedua, lidah ini kita satu keping ni himpit ke kanan ataupun ke kiri. Maksudnya ketika menyebut huruf dha, lidah kita dia tidak berada pada kedudukan di tengah-tengah mulut. Dia mesti duduk ke kanan ataupun ke kiri mulut di bahagian atas. Dia mesti berada pada bahagian atas mulut, kanan ataupun kiri. Okey, dia bukan merendah, dia meninggi atas kanan ataupun atas kiri. Okey, kita boleh pilih. Okey. Kemudian hujung lidah dia akan sentuh belakang gigi kita yang kapak ni lah. Okey. Hujung lidah sentuh belakang gigi kapak. Tepi lidah ini akan menyentuh kawasan geraham. Kita punya gigi kan melengkung macam tu kan? Gigi. So tepi ni akan sentuh kawasan geraham. Okey. Cuma kadang-kadang bila saya terang macam ni, ada orang yang silap faham. Dia fahamkan kita U-turn lidah. Lidah ni U-turn corner pergi cecah geraham. Bukan. Lidah kita tetap kekal sekeping macam tu dalam mulut. Tak perlu kita corner ataupun U-turn lidah ni menyentuh cari tepi geraham. Bukan. Hujung lidah kekal. Tetapkan dia supaya menyentuh belakang gigi atas. Gigi kita yang atas, gigi kapak tu, hujung lidah sentuh belakang gigi kapak. Okey. Tapi tepi lidah, bahagian tepi lidah yang panjang ni menyentuh tepi geraham macam tu. Okey. Kalau yang selesa ke kanan lah, yang ke kiri lah. Okey, boleh sentuh mana-mana. Geraham yang mana? Geraham yang atas. Sebab tu tadi saya kata kita naikkan lidah kita sekeping ni ke atas, sentuh geraham kanan atas ataupun geraham kiri atas. Hujung lidah sentuh belakang gigi depan. Sebab tu saya katakan tadi, lidah kita tidak boleh berada pada kedudukan di tengah-tengah mulut. Dia mesti berada sengit ke kanan ataupun sengit ke kiri. Bergantung kepada keselesaan masing-masing. Okey. So tepi lidah ni akan sentuh kawasan tepi gigi geraham sampai ke depan
yang lidah depan ni akan sentuh belakang gigi. Walaupun hujung lidah sentuh belakang gigi, bukanlah bermaksud lidah kita kena duduk di tengah-tengah mulut. Dia tak boleh duduk tengah-tengah mulut. Kalau dia duduk di tengah-tengah mulut, dia akan menghasilkan bunyi dha yang sangat nipis. Sebab tu kadang-kadang setengah orang membaca huruf dha berbunyi seperti huruf dal, huruf da. Tapi da yang digemukkan, yang dibulatkan. Dia akan baca dengan macam ni. Do. Itu silap. Itu berlaku bunyi yang macam itu kerana lidah kita berada pada kedudukan di tengah-tengah mulut. Dia kena ke kanan sikit ataupun ke kiri sikit. Sebab tu saya katakan tadi, huruf dha adalah huruf yang istimewa. Kerana huruf dha adalah satu-satunya huruf dalam Al-Quran yang mempunyai makhraj yang paling panjang dalam dunia. Okey? Dalam dunia je lah. Sebab huruf lain tak ada kan? Sebab apa saya kata dia paling panjang? Sebab kawasan sentuhan dia untuk menyebut huruf dha, kawasan yang bersentuh daripada tepi, sepanjang-panjang tepi lidah ni sampai depan. Sebab tu saya kata makhraj dia panjang. Kita boleh contoh huruf-huruf lain, kawasan sentuhan dia sikit. Contoh macam kita sebut huruf dal semalam kan, hujung lidah, ro. Kan? Yang ini panjang daripada tepi lidah sampai depan. Ke kanan ataupun ke kiri. Maksudnya lidah kita naik ke atas, sentuh tepi kanan ataupun kiri, terpulang. Okey, dia macam bergayun itu, sentuh, lepas. Dha. Ataupun kanan kiri terpulang dha. So dia akan menghasilkan bunyi yang meninggi dan bunyi yang tebal, gemuk, bunyi yang boncit. Dha. Pun sama juga keadaannya macam huruf sa semalam, tak perlu sampai ke tahap kita menggembung-gembungkan pipi. Dha. Tak perlu. Memadailah kita fokus pada pergerakan lidah kita ke bahagian geraham atas, kiri ataupun kanan. Okey, lidahkan ke tepi. Okey, dha. Okey, boleh tuan-tuan Okey, kita kembali kepada muka surat 14. Kita baca sama-sama Okey, so ini huruf gemuk ataupun huruf buncit yang kedua lah. Okey. Saya silap. Okey, kita sambung Okey, kita sambung. Kita bunyikan bersama-sama. Okey. So, do. Ha, do, ro. A, so, do. Sha, do. Sha, kho, za. Do, ro, ba. So, ha, tha. So, da, za. Da, sha, do. Sa, ha, dha, ro, so, da, do, ta, dha, tha, kho, za, do, ja, dha, sa, sha, so, ro, do, a, ba, ta, tha, ja, ha, kho, da, dha, ro, za, sa, sha, so, do. Boleh tuan-tuan Okey, alhamdulillah kita dah tamatkan bacaan di muka surat 14. Kita pergi kepada muka surat seterusnya, muka surat 15. Okey. Ini huruf-huruf buncit yang ketiga lah. Kita dah pun membaca huruf buncit yang pertama, huruf gemuk yang pertama, so, do. Ini yang ketiga. Ada huruf buncit ni kan. So dia menggambarkan huruf ini juga dibaca tebal. Okey, dibaca tebal. Okey. So huruf to. Okey, to. Untuk membunyikan huruf to, makhrajnya ataupun rumahnya ataupun permulaan sebutannya mestilah melibatkan pergerakan lidah, hujung lidah menyentuh belakang gigi atas. Hujung lidah menyentuh belakang gigi atas. Okey, saya tunjuk sikit demo. Bayangkan ini lidah kita. Okey, saya gunakan tangan Okey, kita ada gigi depan, atas, bawahan. Kita guna gigi atas. So dua bahagian. Lidah, kita gunakan bahagian hujung lidah, kemudian gigi kita yang atas. Okey, gigi kita yang atas. Okey, hujung lidah akan sentuh belakang gigi atas. So dia akan kena bahagian gigi atas, gigi kapak belakang, dan juga sentuh sedikit bahagian gusi tempat tumbuh gigi tu. Okey, so akan sentuh gigi dan juga kawasan gusi tempat keluarnya gigi tu. Kat situ. Okey, so sebenarnya kita dah bunyikan
sebelum ni ada dua lagi huruf yang bermula pada tempat yang sama, keluar daripada rumah yang sama, makhraj yang sama, iaitu sebelum ni kita dah bunyikan huruf ta dan juga huruf da. Kalau kita masih ingat lagi kan? Ta belum. Sorry sangat. Okey. Ta belum. Apa saya melalut sangat ni? Okey, sorry. Ta dah Okey, maksudnya sebelum ni kita dah bunyikan dua huruf yang keluar daripada makhraj yang sama, rumah yang sama. Okey. Mula-mula itu masa kelas kita yang pertama kita dah bunyikan huruf ta pun sama. Ujung lidah menyentuh belakang gigi atas, gigi kapak kita yang atas. So akan sentuh kawasan gigi atas dan juga akan sentuh sedikit bahagian gusi tempat tumbuh gigi. Okey. Makhraj yang pertama, huruf pertama ialah huruf ta. Huruf yang kedua adalah huruf da. Dan yang hari ni ialah huruf to. Okey. So bezanya ialah antara, saya bagi contoh, bukan bagi contoh lah, saya buat analogi kan, antara tiga beradik ni. Okey, saya gelarkan dia sebagai adik-beradik. Sebab dia datang daripada makhraj yang sama, rumah yang sama. Adik-beradik, ada tiga, datang daripada rumah yang sama. Okey, mak ayah yang sama, iaitu huruf ta, da dan juga to. Okey, so abang sulung dia ada huruf to lah. Sebab to adalah yang paling besar, yang paling gemuk, yang paling tebal bunyinya berbanding dua lagi, ta dan juga da. Okey, boleh Okey. So untuk menyebut huruf to, apabila kita nak menyebut huruf to, hujung lidah kita akan sentuh belakang gigi atas. Gigi kita yang atas, bukan gigi bawah, gigi atas. Dia akan sentuh belakang gigi tu. So akan kena belakang gigi dan juga akan kena sedikit bahagian gusi, tempat tumbuh gigi. Okey, dia akan ada sedikit tekanan. Tekan sikit, lepas keluar bunyi to. Okey, to. So dia bunyi to. Apa saya nak bagi tahu? Okey, pangkal lidah. Dia sama juga macam kita menyebut huruf so semalam. Pangkal lidah kita perlu naik tinggikan. Hujung lidah sentuh belakang gigi, pangkal lidah kita perlu tinggikan. Okey, untuk hasilkan bunyi yang meninggi dan bunyi yang tebal. To. Okey, boleh So bila sebut huruf to, pastikan hujung lidah kita sentuh belakang gigi atas. Okey, kita terus kembali ke muka surat 15. Okey. Perlu ada sedikit tekanan. Dia perlu tekan sikit. Okey. Okey. Okey, kita sambung bacaan To, a, do. Za, to, sha, ha, ja, to, ta, so, do, za, to, sa, za, da, to, da, do, so, sa, ro, to, sha, do, tha, sha, kho, to, ha, dha, ba, so, do, dha, ro, to, ja, za, do, tha, a, sha, sa, kho, to, a, ba, ta, tha, ja, ha, kho, da, dha, ro, za, sa, sha, so, do, to. Okey, boleh tuan-tuan Okay, alhamdulillah kita dah pun menamatkan dua muka surat muka surat 14 dan juga muka surat 15. Okey, alhamdulillah kita pergi ke muka surat 16. Okey, kita terus ke muka surat 16. Okey, huruf yang berikutnya adalah huruf yang tebal, huruf-huruf buncit yang terakhir. Ingat saya sebut semalam kita ada 4 huruf buncit, so, do, to, dan yang terakhir adalah dho. So ada perut buncit ni. Okey, dan ada titik. So bentuk sama dengan bentuk to, bezanya ialah hanya pada titiknya saja. Okey, bezanya ada pada titiknya saja. Kerana dia huruf-huruf buncit, so bunyinya juga bunyi yang dia menghasilkan bunyi yang tebal. Bunyi yang penuh, bunyi yang gemuk Okey. Huruf dho adalah huruf, antara huruf yang saya boleh katakan huruf yang paling kontroversi lah. Okey. Di antara huruf-huruf kontroversi, semalam kemarin, sebelum ni kita dah nyatakan ada beberapa huruf kontroversi kan. Huruf-huruf kontroversi ni timbul kerana
Huruf-huruf ni tiada dalam sebutan bahasa Melayu kita. Oleh kerana itu, huruf ini kerap kali, banyak kali, terlalu banyak dibaca dengan cara sebutan yang silap, yang salah. Okey. Okey, sebab tu penting kita belajar kan. Sebab tu pentingnya kita belajar. Okey. Sebab apa? Balik pada ceritanya, sepakat ulama kita wajib membaca Al-Quran itu dengan bertajwid sama seperti mana bagaimana ia diturunkan dan dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey. So, huruf dha adalah huruf yang paling kontroversi sebenarnya. Sebabnya nombor satu, sama juga isunya. Kesnya yang sama. Huruf ini tiada dalam sebutan bahasa Melayu kita. Yang pertama. Yang kedua, memang terlalu banyak. Ini antara huruf yang terlalu banyak berlakunya kesilapan dalam sebutan. Okey. Sebab ramai orang di kalangan kita yang membaca huruf dha ni bunyinya sama macam bunyi huruf za, tetapi ditebalkan dan dibulatkan, dibaca dengan za. Okey, dibaca dengan za. Okey, yang sebenarnya ini bukannya dibunyikan dengan bunyi za. Saya ulang bunyi za. Bunyi za bagi huruf ini adalah bunyi yang salah sama sekali. Okey, saya ulang bunyi za adalah bunyi yang salah sama sekali bagi huruf ini. Kerana bunyi yang tepat bagi huruf ini adalah bunyi dha. Bunyi dha dan bukannya dibaca dengan za. Okey, boleh Okey, saya terpaksa tunjuk demo sekali lagi. Okey. Okey. Biasanya huruf ini dibaca dengan bunyi saya tengoknya dibaca dengan bunyi za. Za. Okey. Kebanyakan orang yang saya temui, termasuklah saya suatu ketika dahulu pun membunyikan huruf ini dengan bunyi yang sama, iaitu kita bunyikan dengan bunyi za. Okey. Bila kita sebut bunyi za, okey, nombor satu, bunyi salah, menghasilkan bunyi yang salah kerana keluar daripada makhraj yang salah, rumah yang salah. Kemudian juga mengeluarkan bunyi sifat yang salah. Semua salah, tak ada betul langsung dah. Okey, bunyi salah, makhraj salah, sifat huruf pun salah. Okey, cuba kita cek Cuba kita sama-sama cek. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang membacakan huruf tadi, membunyikan huruf tadi dengan bunyi za, sekali lagi za, cuba kita sama-sama rasakan hujung lidah kita menyentuh bahagian mulut kita yang mana. Okey. Sama Bagi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang membunyikan huruf za tadi dengan bunyi macam saya sebut ni, dengan bunyi za, cuba perhatikan, cuba rasakan. Nak perhati tak perhatilah kan, lidah duduk dalam mulut kan. Cuba rasa lidah kita menyentuh bahagian mulut kita yang mana. Saya ulang apabila kita menyebut huruf tadi dengan bunyi, mengeluarkan bunyi za, sebenarnya hujung lidah kita menyentuh belakang gigi bawah. Gigi bawah belakang. Tengok za. Okey, boleh sama-sama kita rasa hujung lidah kita. Kalau kita menyebut bunyi za, sebenarnya hujung lidah kita menyentuh belakang gigi bawah, yang mana itu adalah makhraj yang salah bagi huruf tadi. Okey, yang salah. Okey, sebenarnya huruf yang kita bunyikan tadi, okey, huruf yang bentuknya macam ta ada titik, huruf dha adalah huruf yang sama makhraj, sama rumah dengan dua huruf yang telah kita sebutkan sebelum ni, yang telah kita sama-sama sebut dan lafazkan sebelum ni, iaitu sama rumah dan sama makhraj dengan huruf tha dan juga huruf za. Okey, ingat Okey, so maksudnya dalam erti kata yang lain, saya selalu ibaratkan tiga huruf ini adalah tiga adik-beradik yang datang daripada rumah, daripada mak ayah yang sama, iaitu yang pertama sekali huruf mangkuk ada titik tiga, tha, kemudian macam huruf da ada titik kan, iaitu huruf za, dan yang ketiga huruf macam ta tapi ada titik, huruf dha. Okey, so untuk menyebut tiga huruf ni, dia mestilah datang daripada rumah ataupun datang daripada makhraj yang sama, ataupun mesti bermula daripada starting point yang sama, iaitu hujung lidah kita mesti sentuh gigi atas, bahagian gigi kita yang tajam, yang tempat bahagian gigi yang tajam yang memotong ni akan sentuh hujung lidah bahagian atas hujung lidah. Okey, lidah
keluarkan sikit daripada mulut. Tak, supaya dia kena gigi yang tajam ni. Okey. So daripada sini keluarnya 3 huruf, iaitu yang pertama huruf tha, huruf za, dan yang paling gemuk, yang paling besar, yang paling abang long kita panggil. Saya panggil lah abang long. Okey, ialah huruf dha. Okey, balik so tiga-tiga huruf ni datang daripada rumah yang sama, makhraj yang sama. Cuma dia menghasilkan bunyinya sedikit berbeza dengan sifat yang berbeza. Okey? Okey. Huruf tha, huruf yang paling nipis dan huruf yang paling banyak keluar hembusan angin, hembusan nafas. Za, dia kasar sikit, tebal sikit. Okey? Dan hembusan angin yang keluar antara keluar dengan tak keluar je. Okey? Manakala huruf dha adalah huruf yang paling tebal, paling gemuk, paling besar bunyi dia, meninggi bunyinya. Okey? Okey, boleh Okey. So, kita tengok sekali demonstrasi hujung lidah akan keluar sikit je keluar, akan kena bahagian gigi kita yang tajam ni. Oh, nampak lidah saya Okey. Okey, keluar daripadanya 3 huruf, iaitu yang pertama, yang paling nipis, saya panggil huruf adik bongsu, iaitu huruf huruf tha. Okey. Huruf abangah, iaitu huruf za. Huruf abang long ialah huruf yang paling besar, paling gemuk, paling tebal, ialah huruf dha. Okey, saya ulang dha. Dan bukannya bunyi za. Kerana bunyi za adalah bunyi yang salah sama sekali. Tidak boleh diterima langsung. Ada setengah orang kata, boleh diterima bunyi tu. Tak boleh terima. Sebab apa tak boleh terima? Kerana dia sudah keluar daripada makhraj ataupun rumah huruf yang salah. Tak boleh terima langsung. Memang salah. Okey, maksudnya kalau dalam periksa memang kosong markah dia. Memang tak dapat markah kesian pun, memang markah kesian pun tak dapat. Okey? So hati-hati huruf dha datangnya daripada hujung lidah, gigi atas sentuh bahagian atas hujung lidah. Dha. Bezakan bunyi dia. Dha dengan yang salah za. Yang salah za dengan yang betul dha. Dha. Dia tak ada bunyi berdesir. Tak ada. Yang salah dia akan bunyi desir. Za. Za salah. Yang betul dha. Dha. Boleh boleh. Saya terpaksa highlight lebih sikit kerana huruf ni terlalu banyak. Okey, saya temui kesalahan dalam bacaan orang kita, termasuklah zaman saya muda-muda dulu. Okey, saya dulu pun salah juga kan. Biasalah. Kita bermula daripada salah baru kita betulkan. Okey, so tak ada masalah. Janji kita belajar dan kita satu memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Okey. Okey, kita sambung bacaan di muka surat 16. Okey, jelas Okey, kita mula daripada atas. To, dha. Okey, kita sambung. Dha, to, ba, to, dha, dha, ha, dha, sa, do, dha, da, so, dha, to, ha, dha, sha, a, dha, sa, ro, so, za, kho, to, tha, ro, do, za, kho, do, ta, do, vo, vo, so, da, sha, ja, to, do, sha, to, vo, a, ba, ta, tha, ja, ha, kho, da, dha, ro, za, sa, sha, so, do, to, vo. Okey, kita cuba undur daripada belakang Dha, to, do, so, sha, sa, za, ro, dha, da, kho, ha, ja, tha, ta, ba, a. Okey, alhamdulillah. Okey. So saya rasa kita tamatkan pengajian kita malam ni untuk setakat sini. So hari ni malam ni kita dah tamat pengajian kita daripada muka surat 14 tadi. 14, 15 dan juga 16. Okey, insya-Allah esok
dalam kelas pengajian Iqra kita yang ke-6 Betul ke yang ke-6 Yang ke-6 betul Yang ke-6 kita akan menyambung kembali pengajian kita, pembelajaran kita, perbincangan kita, perkongsian kita di muka surat masih lagi di Iqra 1, muka surat 17 insya-Allah 17. Okey. So mudah-mudahan malam esok kita boleh bertemu lagi di waktu yang sama selepas kita menunaikan solat tarawih pukul 10. Saya rasa masa yang sesuai boleh rekod pukul 10 ngam-ngam kita dah habis tarawih kan. Okey, alhamdulillah. Malam esok insya-Allah kita akan bertemu, kita akan sambung kembali perbincangan kita, perkongsian ilmu kita di muka surat yang ke-17 insya-Allah. Sama-sama kita perbetulkan kaedah sebutan, kaedah melafazkan setiap huruf hijaiyah Al-Quran supaya bertepatan dengan makhrajnya dan juga bertepatan dengan sifat hurufnya. Okey, insya-Allah. Okey, sebelum kita berakhir pada malam ni, seperti mana biasa saya pohon jutaan kemaafan tadi pun banyak tersasul kan. Okey, banyak tersasul penat kan, kepenatan tarawih. Okey, saya mohon maaf atas segala silap-silap, salah silap. Sekiranya ada kesalahan dalam penerangan saya, sekiranya ada kesalahan dalam kaedah sebutan saya tadi, mungkin ada tempat-tempat yang tersasul, tersalah sebut dalam kaedah sebutan ke penerangan ke, mohon beri teguran kepada saya insya-Allah. Okay, saya bersedia menerima sebarang teguran daripada tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah. Okey. Selamat berpuasa Syah. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat berpuasa semua. Okey, insya-Allah. So saya mohon jutaan terima kasih juga kerana tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat sudi setia bersama dengan saya sehingga kita tamat. Alhamdulillah, hari ini kita dah pun malam yang ke-6 di kelas yang ke-6, kelas Iqra kita yang ke-6. Insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita setiap malam insya-Allah, selagi mana yang kita mampu, sekiranya tak ada halangan. Okey, sehinggalah kita berjaya menamatkan ke semua Iqra ni sampai Iqra 6. Kemudian kita akan memulakan pengajian kita, perbincangan kita dalam pembacaan surah Fatihah dan diikuti surah Baqarah dan berikutnya. Okey. Sebelum saya berakhir ada minta Zuhur. Okey. Zuhur kalau kita dalam bahasa Melayu kita seja dengan Z-O-H-O-R kan, Zuhur. Okey. Tapi kalau dalam ejaan Arabnya kita eja dengan huruf dha tadi kan. So usolli, kalau kita sebut niat selain zuhur kan, usolli fardadh zuhri. Tengok usolli fardadh, dha tu pergi ke dha, fardadh zuhri, bukannya fardadh zuhri. Beza bunyi dia. Saya tunjuk demo sikit lah sebab ada soalan kan. Okey, sebelum kita berakhir, last usolli fardadh, huruf dha tu ada sabdu kan. Kalau kita niat dalam solat zuhur kan, usolli fardadh, tu lidah naik atas, fardadh zuhri, lidah naik atas, usolli fardadh zuhri, bukannya usolli fardadh zuhri. Itu lidah kita dah parking salah tempat, lidah kita dah pergi masuk rumah lain. Tu rumah huruf sod, huruf rumah so dengan sa. Usolli fardadh, lidah kita naik atas, fardadh zuhri, fardadh zuhri, bukannya fardadh zuhri. Tak ada bunyi desir. Kalau keluar je bunyi desir, maksudnya kita dah salah tempat dah. Salah makhraj dah. Saya ulang usolli fardadh, lidah tu naik atas, fardadh zuhri, fardadh zuhri. Beza fardadh zuhri salah, yang betul fardadh zuhri, fardadh zuhri. Okey, dha dha. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama tuan. Okey. Alhamdulillah kita hari ni dah menamatkan sampai muka surat 17 16 sorry. So kita akan menyambung di muka surat 17 lah. Okey, insya-Allah. So saya ucapkan jutaan terima kasih kerana bersudi bersama-sama dengan saya pada malam ni. InsyaAllah kita akan menyambung kembali pengajian kita malam esok. Alhamdulillah, terima kasih doktor. Terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan jutaan terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan majlis ilmu kita ni. Supaya objektifnya supaya saya punya niat supaya lebih ramai, seramai yang boleh muslimin dan muslimat dapat manfaat. Kerana apa? Macam yang saya pernah
sebut ulang-ulang kali dalam kelas-kelas kita yang sebelum ni, makhraj huruf adalah sebenarnya satu bab, satu topik yang menjadi isu besar dan penting sebenarnya. Kerana kesalahan menyebut huruf dengan betul dan tepat akan menyebabkan kesalahan membaca Al-Quran. Kena hati-hati. Bahkan kesalahan menyebut huruf dengan tepat juga kadang-kadang, selalunya boleh menyebabkan berlakunya perubahan makna ayat Al-Quran. Tu kena hati-hati. Yelah, kalau kita salah sebut, huruf tu dah bertukar jadi huruf lain. Huruf tu dah bertukar menjadi huruf lain. So, boleh berlakunya perubahan makna ayat Al-Quran disebabkan oleh kerana kesalahan menyebut huruf tu dengan tepat. Okey? Sebab tu benda ni sangat-sangat kritikal. Sangat-sangat kritikal. Walaupun ianya dipandang remeh oleh ramai orang, bila sebut makhraj huruf, orang ingat benda tu benda kacang aja, simple aja. Ramai orang ambil mudah, take for granted kan. Tapi sebenarnya benda itulah yang paling kritikal. Benda yang paling kritikal dalam bacaan Al-Quran. Kerana macam yang saya sebut sebelum ni, bacaan hukum bacaan dengung, hukum bacaan mat dan sebagainya dalam Al-Quran tidak akan betul sama sekali sekiranya makhraj huruf kita salah. Kan? Makhraj huruf kita salah. Dia tak akan betul. Walaupun kita belajar semua jenis hukum dengung, belajar menyebut semua hukum dengung, kita belajar semua jenis mat, tapi makhraj huruf kita salah, semua hukum tajuk yang lain juga akan jadi salah. So, kuncinya ialah pada makhraj huruf. Makhraj huruf itu betul, barulah dia akan pergi kepada betulnya sebutan dalam hukum-hukum tajuk yang lain. Tapi kalau makhraj hurufnya salah, maka hukum tajuk yang lain juga akan jadi salah. Kerana asasnya, kuncinya kat situ, pada makhraj huruf. Okey. So, sekian sahaja majlis kita pada malam ni. Saya ucapkan jutaan terima kasih kerana sudi hadir. InsyaAllah kita jumpa lagi malam esok ya. Malam Ramadan yang kedua. InsyaAllah waktu yang sama pukul 10 malam. Sekadar itu, terima kasih banyak. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa malam esok insyaAllah pukul 10 ya. Okay, terima kasih.